Anggap peti lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung muka surat 284. Perenggan yang ketiga. Masih lagi dalam kisah perbahasan di Quba. Belum lagi memasuki Madinah. Belum lagi bentuk kabinet. Belum. Sabar. Perak senyum sampai telinga apa. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, tu gezet saya kita jolok masuk. Muslimin dan muslimat sekalian, baru peringkat di Quba. Dan kita sambung kisah kita bermula perenggan yang ketiga. Di Quba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah singgah di rumah Kalthum bin Al-Hudum. Tapi dalam riwayat yang lain mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
singgah di rumah Sa'ad bin Khaytamah. Riwayat pertama lebih tepat, iaitulah singgah di rumah Kalthum bin Al-Hudum. Itu lebih tepat riwayatnya. Nah, ini belum lagi Madinah, belum lagi cerita Abul Ayyub Al-Ansari, belum. Masih di Quba. Dan Rasulullah bila sampai di Quba, di rumah itulah Nabi menetap. Berapa lama? Sekejap lagi kita tengok. Ali radhiyallahu anhu tinggal di Makkah untuk selama 3 hari selepas hijrah Rasulullah itu. Hingga selesai beliau menyerah kembali barang-barang amanah orang yang pernah mereka tinggalkan kepada Rasulullah sebelum ini. Apabila semua sudah bergerak meninggalkan Makkah, termasuk Rasulullah dan Abu Bakrin, maka hanya ada seorang sahaja yang diperintahkan oleh Nabi untuk bertahan di Makkah. Tinggal sekejap di Makkah dengan tugas-tugas tertentu, iaitulah Sayyidina Ali diperintahkan oleh Rasulullah untuk memulangkan semua barang-barang yang mereka pernah suruh Nabi tolong simpan. Orang-orang Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab, yang menentang Nabi siang dan malam dalam bab mempercayai Nabi, mereka cukup percaya. Mereka tahu Nabi seorang yang amanah. Kalau tidak, mereka tak beri gelaran Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Lalu apa mereka buat? Mereka serahkan geran tanah mereka, barang-barang yang agak berharga, suruh tolong Nabi, tolong simpan. Sebab mereka tahu Nabi takkan ambil benda-benda itu. Amanahnya Nabi diketahui oleh pemimpin Makkah. Abu Lahab tidak menyerahkan geran tanahnya kepada Abu Jahal, kerana nanti Abu Jahal tukar nama. Oh, dia faraid, dia bergaduh sesama dia. Semua Nabi pegang. Tuan-tuan muslimat, boleh bayang tak kepercayaan mereka kepada Rasulullah? Tetapi sayang, mereka hanya percaya pada bab itu sahaja. Mereka menolak seruan tauhid. Mereka tidak percaya Allah yang esa. Mereka percaya Allah khalaqas samawati wal ard, tapi tidak percaya hukum hakam halal haram, uluhiyah Allah. Mereka gasak lawan Nabi sebab mereka tak hendak dengan Islam yang Nabi ada nanti menghancurkan mereka. Toki-toki berhala tak boleh cari makan nanti.
Sebab Nabi ajar Tuhan Allah yang esa. Dia Tuhan, dia berlambak-lambak. Yang mereka panggil Tuhan berhala tu. Akang kalau ikut habis kan? Perak keluar berapa banyak dah? 2,000 lebih dah perak keluar. Tanggai baju lagi. Kan? Penang sebelum ni, Kelantan sebelum ni. Habis dah, tinggal parti tak mau dah. Itu yang risau tu. Saat lagi kalau ikut Nabi habis kita. Berhala kita, kilang arak kita di Makkah. Macam mana? Maka tak mesti lawan Nabi. Walaupun barang-barang mereka, Nabi tolong simpan. Allahu Akbar. Tak terbayang kita. Allahu Rabbi. Nak kata apa? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dia ambil hak orang. Tak ada. Dia suruh Saidina Ali stay back dulu. Jangan hijrah. 3 hari Saidina Ali duduk di Makkah. Pulangkan barang-barang kepunyaan orang-orang Makkah. Lalu Nabi bergerak menuju ke Madinah. Inilah akhlak Rasulullah. Inilah yang mereka lihat siang dan malam. Sebab itulah Islam mendidik dan mengajar kita supaya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Islam mendidik dan mengajar kita bahawa akhlak adalah perkara yang Nabi pernah sebut di dalam sebuah hadis yang sahih, bahawa di antara jalan yang paling pantas untuk kamu masuk syurga Allah adalah kamu memiliki akhlak yang baik. Berakhlak dengan bukan kata manusia, termasuk binatang-binatang pokok-pokok. Semua ni diajar di dalam Islam. Maka berakhlaklah kita. Berimanlah kita. Kerana tiada siapa dalam Malaysia yang minta benda ni berlaku, tak ada. Kita tidak pernah terfikir. Maka kembalilah kepada iman bahawa ia adalah takdir ketentuan Allah. Balik ke situ dulu. Allah yang menentukan sejak azali. Rakan-rakan lama kita tak dapat pencen. Buat macam mana? Bukan kita minta. Allah yang menentukan. Watak-watak yang ada, itu asbab. Muhyiddinnya, Abang Nonnya, Azminnya, Tok Gua Jadinya, ini asbab. Yang Allah susun tu asbab. Manusia dia pegang pada asbab. Allah tidak. Allah jadikan asbab. Tuan-tuan, kita tak pernah minta. Tapi dia main lagu ni, kita syok lah. Kan? Minta tidak. Tapi Allah bagi. Menapah tu elok. Masuk dalam kerongkongan tu elok. Tak ada sesak napah dah. Tak ada duk fikir lepas ni dia nak main apa pula ni. Apa pula nak dijual lepas ni, minit pening kita. Alah, tak payah fikir bangkit seokok 3 dah terus. Relax lah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimah, Islam ajar kita, iman mengajar kita, pegang dulu takdir ketentuan Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha
wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Al-ayah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah Allah yang memberi kerajaan, kuasa memerintah kepada siapa yang dia mau. Dialah Allah yang mencabut kuasa memerintah itu daripada siapa yang dia kehendaki. Kamu nak nama pintu belakang ke perogol demokrasi ke, kamu punya pasal lah. Tahu saya ikut pintu depan, semua elok pintu depan istana, mana ada pintu belakang. Pintu belakang ni geng plastik hitam Ramadan nak datang ni. Itu geng pintu belakang. Geng plastik hitam tak puasa. Elok masuk ke pintu depan, macam mana pintu belakang. Elok dalam kerangka demokrasi berparlimen. Elok dalam perlembagaan. Tuan-tuan baca tulisan Tun Hamid Omar, bekas Chief of Justice. Tolong baca tulisan dia. Biar kita baca, ambil sumber daripada orang yang pakar dalam bidang perlembagaan. Tun Hamid tulis, saya baca tulisan dia. Tun Hamid menyebut Agung bertindak dalam kerangka perlembagaan. Agung buat suka hati. Tun Hamid sebut bahawa Agung dalam perlembagaan, Agung tidak perlu figure, Agung tak perlu jumlah, Agung boleh lantik. Dia tak perlu figure tu 114 tengah malam. Kan, besok keluar pula 2 orang. Kata kami tak ada sokong, tinggal 112. Tak, dia tak perlu figure tu. Tu perlembagaan. Kita ambil cakap atas orang yang hebat yang pernah mengepalai kehakiman di Malaysia ini. Bukan sebarangan Agung buat keputusan. Agung memikirkan masalah rakyat lebih besar. Sekejap ke sana, sekejap ke sini, U-turn pula, usung orang tua tu patah balik. Dah usung orang tua tu patah pula balik. Pagi buta tu pi pula, kami sokong pula, kutip pula, lama Nek Muhyiddin. Puas. Tun Anwar Muhyiddin ni. Hilang pencen, tak dapat terus. Ada satu video saya tengok tu, saya sedih juga lah. Kan, video tu itu dalil paling kuat Perak akan bertukar. Tu dalil saya lah. Video Exco menangis kemas barang. Kan, Kencang pun tengok. Saya tengok dalam Kini TV. Siapa ni teriak siapa? Oh, turunkan gambar sedih, keluar pejabat Exco. Itulah dalil Perak akan bertukar. Kami Kedah ni panjang cerita lah, tak perlu hurai lah sini. Makna Perak insya-Allah lah, sebab dalil kuat, Exco keluar pejabat teriak. Mana Titi Serong apa? Tuan-tuan, tak salah duk meraban, tak salah duk meroyan, tak salah kita tulis benda-benda yang boleh jatuhkan maruah kita. Tak sah. Apa yang perlu kita buat ialah menerima, beri peluang kepada Tan Sri Muhyiddin untuk dia bentuk kabinet. Dia bagi dia peluang. Agung dah putus sudah. Dalam kes ni saya lebih tertarik dengan ucapan Anthony Low, bekas Menteri Pengangkutan, yang menyebut bahawa kami menerima pelantikan Tan Sri Muhyiddin sebab kami menjunjung rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara. Lebih elok tulisan dia kita baca daripada meraban, merepek. Jam 6.30 petang tadi sudah ada keluar netizen menasihatkan seorang kekada dari Parit Buntah
supaya kekanda ini bertenang, supaya kekanda ini relax. Netizen nasihat dia, suruh dia beristighfar. Sebab dalam Twitter dia, setiap 10 minit dia merepek, setiap 10 minit dia merepek. So netizen nasihat dia, bawa bertenang, bawa istighfar. Awak tu anak tok guru, macam-macam lah. Awak tu bekas menteri agama, macam-macam orang nasihat dia. 10 minit sekali meroyan, 10 minit sekali meroyan. Pasal apa? Bagi saja, lepas ni orang lain ambil. Dah, awak duduk diam-diam. 2 tahun lagi pilihan raya umum. Bantailah. Kempen lah. Ni demokrasi. Dah, ini yang ditakdir Allah. Dah, ini yang Allah gerakkan mulut yang di Pertuan Agong. Terima. Mana iman kita? Soal tak puas hati tu biasalah. Manusia. Sayyidina Ali pun sebut, benda yang paling mustahil dalam dunia ialah untuk kamu memuaskan hati semua orang. Mustahil. Semua orang nak puas hati, tak boleh. Takkan dapat. Itu mustahil. So, bentuklah kabinet. Dan hari ini, PAS sudah mengeluarkan kenyataan rasmi bahawa kita meminta, memberi sepenuhnya. Tanpa kita meminta sebarang jawatan, kita beri sepenuhnya tanggungjawab kepada Tan Sri Muhyiddin. PAS tidak meminta sebarang jawatan apa-apa. Minta tidak. Hang bagi, kami terima. Tu, Tok Guru keluar surat hari. Sebab bagi kita, jawatan tu nombor 2. Pertama sekali, Islam dan keadilannya. Itu yang kita kena fikir. Hari ni ringgit naik sikit. Saya baca tadi, ringgit naik 4.18. Naiklah sikit, jadilah. Adalah naik sikit. Ekonominya, rakyatnya, pendidikannya. Sebab bagi kita sudah cukup letih. Kita mendengar sebelum ini perkara-perkara yang menyakitkan kita. Abu Cimpeng lah, komik komini lah, berkejadah semua ni. Yang kita cukup bengang betul. Maka Allah wa ta'ala, bagi kita Allah membersihkannya. So inilah peluang. So bagilah peluang. Jangan duk merepek, menulis, tak apa-apa, mengamuk-ngamuk, pengkhianat lah. Sampai kekanda tulis PPBM tu, Parti Pribumi Bersatu tu, dia tulis Parti Pintu Belakang Malaysia. Apa? Macam budak-budak lah. Apa ni? Di bawah tulisan dia bertajuk episod pengkhianatan. Saya baca tulisan. PPBM ni Parti Pintu Belakang Malaysia. Hak tu dia tulis, akronim dia. Macam budak-budak lah, leceh betul lah. Relax, tenang, bagi peluang dekat Tan Sri Muhyiddin. Mana kita tahu ke depan inilah yang terbaik, kita tak tahu. Ada yang menulis dalam internet, oh perompak pun tahu sujud syukur. Kan Muhyiddin sujud syukur. Tulis, perompak pun tahu sujud syukur. Kamu nampak ke dia rompak harta orang? Kalau kamu tuduh tak betul, jadi fitnah. Kamu nak jawab apa di akhirat? Ada yang tulis dalam Facebook, insya-Allah minggu ni kilang arak Kasbot tutup, minggu depan hudud. Apa ni? Mempermain-mainkan apa ni? Kabinet pun tak ada lagi kilang arak apa bendanya. Tuan-tuan ingat, mudah nak laksana hudud di Malaysia memerlukan sokongan ahli parlimen seramai 112 orang baru boleh buat hudud. 112 orang. Jumlah ahli parlimen 222. Diperlukan sokongan dalam parlimen untuk Kelantan ke Terengganu nak laksana hudud 112 orang ahli parlimen. Agak-agak boleh dapat ke? Logik. Sebab itu kita minta asatizah kita,
Ustaz-ustaz kita bila berkhutbah Jumaat ke, jangan duk naik semangat Superman tu. Jangan duk entak tongkat, mula minggu depan insya-Allah kita laksana hudud. Tak kucing hang, tunggu dulu. Jangan duk merepek, banyak benda nak perbetul lagi. Dengan ekonomi, dengan barang mahal. Sebab itu sudah ada suara, sudah ada beberapa suara yang agak positif. Pertama, ucapan Tuan Ibrahim Tuan Man meminta kerajaan mengkaji semula visa pelancong percuma kepada China dan India. Kerana immigration melaporkan ada yang masuk tak keluar-keluar. Bahaya pada keselamatan negara. Sudah ada ucapan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan kemarin meminta kerajaan nanti menghapuskan riba pada pinjaman PTPTN. Alhamdulillah. Riba haram. Pelan-pelan kita buat. Sudah ada suara yang meminta supaya India beli balik minyak sawit Malaysia. Ada dah. Sudah ada suara yang menyebut kembali, kita akan kembalikan, cadang balikkan GST pada kadar yang rendah sedikit. Sabar. Tunggu. Pas tak minta jawatan apa-apa. Kita pegang apa yang Nabi ajar kepada Abu Zar Al-Ghifari ketika Abu Zar meminta jawatan. Nabi tegur Abu Zar supaya jangan minta. Tapi kalau orang bagi, ambil. Minta tidak. Baik tutup gua jadi. Keluar surat rasmi. PAS pusat. Keluar surat rasmi. Kita serah pada kebijaksanaan PM. Apakah masyarakat tak boleh tengok? Di sana ada ulama yang akan check and balance kerajaan ini. Di sana ada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Di sana ada Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Dr. Nik Zawawi, semua pakar agama. Apakah tidak boleh kita akan check and balance kerajaan yang baru? Allahu Akbar. Takkan tak nampak? Duk busuk perut serampai. Macamlah kita banyak kursi. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, kita nak nasihat supaya kita sedar, jangan kita melangkaui takdir Allah. Jangan. Apa nak jadi lepas ni sidang parlimen 18 Mei. Seminggu lagi nak raya puasa. 18 Mei baru nak bersidang. Tuan-tuan, apa nak jadi lepas tu cerita lain. Undi tak percaya ke apa tu kemudian. Yang penting bagi peluang dulu. Dia pun dah buat clearance pada rakyat. Dia tidak khianat sesiapa. Dia tampil menyelamatkan suasana. Itu yang PM sebut. Kamu tak puas hati, itu hak kamu. Sebab itu sifat manusia. Tapi jangan sampai kita menjadi manusia yang meruntuhkan nilai diri kita sendiri. Sampai netizen pula terpaksa nak tegur. Jagalah akhlak, janganlah macam ni, bertaubatlah, beristighfarlah. Malu kita. Sedangkan kita, level kita orang mengaji agama. Ini akibat daripada kita mengikut nafsu kita. Maka sebab itu bawa bertenang. Melaka dah tentu dah. Hak penembak babi tu dah lompat dah kan. Penembak babi dah pergi sana dah. Jangan. Dia menyokong lagi. Lantak dia lah. Melaka selesai dah. Perak mungkin 2-3 hari lagi. Kami Kedah macam itulah. Panjanglah cerita di Kedah ni. Cuma kita nak sebut, kita di Kedah memikirkan rakyat dulu. Kita bawa tenang, relax, tak ada masalah. Itu yang disebut oleh Pesuruhjaya PAH Kedah, Ustaz Ahmad Yahya, bahawa kita relax, tenang, tak ada masalah apa. Tunggu buah durian kalau masak, dia kata, dia gugurlah sendiri. Itu aja kita sebut. Jangan dijolok, dia kata. Dia gugur sendiri, settle lah. Tak ada masalah. So, kami di Kedah macam biasa, isap okok macam biasa. Relax aja. Tak ada masalah apa-apa. Tuan-tuan, jaga akhlak, jaga adab. Kita tak pernah minta fa'alul lima yurid. Allah buat apa dia nak. Nah, cuma syukurlah kitanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpaksa keluar pejabat tak ada pencen ni, buat bertenanglah.
Salah, nak menangis-nangis tu lantaklah kau punya hal lah, kau nak menangis. Tapi nak sebut, janganlah sampai terkeluar landasan daripada keimanan kita. Terimalah. Dan jaga keharmonian kaum, bangsa dan sebagainya. Nak buat ceramah roadshow, kau punya pasal lah. Itu hak kamu. Jelajah mandat rakyat lah di Kedah. Hari Jumaat malam ni. Jumaat malam Sabtu di Alustar. Besar-besaran. Tajuk dia, Jelajah Mandat Rakyat. Malam tu juga di Kelang, Kota Raja Kelang, Mak Sabu dengan Saifuddin. Lantaklah tu hak kamu. Dalam sistem demokrasi dibenarkan berceramah. Pergilah, tak ada siapa nak larang. Tapi minta tolong bahawa kita orang Islam. Kita orang beriman, kita mesti faham bahawa sesungguhnya semua yang berlaku dalam kitab hikam disebut tidak akan bergerak satu zarah melainkan dengan izin Allah juga. Itu dia iman kita. So mudah-mudahan Allah mengurni yang terbaik buat Malaysia. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian berita terkini. Berita selanjutnya tengoklah sendiri. Muslimin dan muslimah, itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak dia. Walhal yang barang yang dia simpan tu, orang yang lawan dia. Orang yang kata dia ahli sihir, orang yang tuduh dia pecah belah masyarakat, orang yang tuduh dia tok nujum, tok dukun, dak punya amanahnya Nabi. Ya Rabb. Lalu Saidina Ali terpaksa bertahan. Saidina Ali tunggu selama 3 hari. Serahkan ke semua barang-barang kepunyaan orang-orang kafir yang mereka minta tolong Nabi simpan. Baik. Lepas itu, beliau pun menyusul berhijrah dengan berjalan kaki. Itu yang mengikut riwayat, Sayyidina Ali keluar, tinggalkan Makkah, berjalan kaki selama hampir berbelas hari. Ketika cuaca panas, Saidina Ali memendekkan perjalanan dia, berehat banyak, panas. Lalu di sebelah malam, Saidina Ali memanjangkan langkahnya, mempercepatkan perjalanan dia sebab sejuk belah malam. Begitulah tuan-tuan boleh bayang, selama berbelas hari Saidina Ali merempuh padang pasir menuju Madinah. Jangan tanya dia pakai Google ke Waze, jangan tanya. Ceritanya Saidina Ali tahulah jalan menuju ke Madinah selepas dia menunaikan amanah, memulangkan segala barang-barang itu. Berjalan kaki, dan sempat beliau menemui Rasulullah dan Abu Bakrin di Kuba. Di sana beliau singgah di rumah Kalthum bin Al-Hudum. Di rumah yang Nabi menetap, disitulah Saidina Ali menetap, sebab Saidina Ali nak buat laporan apa yang telah dia buat, barang-barang yang telah dia kembalikan kepada pemilik-pemiliknya. Ali buat laporan. Dia takkanlah nak diam diri, melainkan menyatakan pada Nabi apa yang telah dia lakukan. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Quba 4 hari, iaitulah Itsnain, Thalatha, Rabu dan Khamis. 4 hari Nabi berada di Quba. Baginda mengasaskan Masjid Quba dan bersembahyang di situ. Kita dah sebut pembinaan Masjid Quba atas cadangan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Maka cadangan itu diterima. Quba mengikut riwayat adalah nama sebuah telaga lama yang ada di situ. Quba, Masjid Quba yang kita lihat tersergam indah cantik berwarna putih itu 3 kilometer dari bandar Madinah. Quba adalah sebuah masjid kawasan berdekatan dengan perkampungan Yahudi Bani Nadir. Kita dah sebut strategi Rasulullah
menggerun dan menakutkan Yahudi Bani An-Nadir. Rasulullah membina masjid di situ. Kampung Yahudi Bani Nadir dekat kawasan kebun kurma tu. Situ luas kebun kurma tu. Tanah Quba ni tanah subur. Kurma masak elok. Makanya Nabi bina masjid 4 hari tu. Malam-malam Nabi berzikir dengan para sahabat. Yahudi Bani Nadir intai tengok. Akhirnya menimbulkan kegerunan dan ketakutan kepada mereka. Sebab itu kata ulama, di antara objektif pembinaan Masjid Quba selain untuk umat Islam bersolat, ialah memberi ketakutan awal kepada Yahudi, sebab Nabi berkampung di situ. Itu taktik dan strategi. Masjid taklah besar macam sekarang. Pelepah-pelepah tamar, tiang-tiang pokok-pokok tamar itu aja. Tetapi kekuatan kerohaniannya berada di situ. Baik. Ianya adalah sebuah masjid yang pertama sekali dibina di atas dasar taqwa setelah baginda dibangkitkan sebagai Rasul. Itulah masjid pertama yang dibina, asas binaan dia bukan sekadar batu pasir, tetapi Allah menyebut la masjidun ussisa ala taqwa. Adalah masjid Quba itu ussisa, asas pembinaan dia takwa. Tuan-tuan muslimin dan Allah berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Ayat 131 An-Nisa. Saya ambil tengah pangkal ayat walillah. Saya ambil di tengah ayat. Kata Allah, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا, dan demikianlah kami telah berwasiat, alladzina utul kitaba min qablikum, kami telah memberi wasiat kepada mereka yang diberi kitab, min qablikum, sebelum daripada kamu, wa iyyakum, dan kami wasiat juga kepada kamu. Apa dia? Anittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Tu Nabi besar. Maaf, tu Allah sebut. Takwa ni wasiat daripada Allah. Sebab itu atas mimbar, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Tok Khatib sebut, usikum, aku wasiatkan kamu bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah. Kenapa? Kerana Allah sebut takwa tu wasiat dia. Wasiat ni besar tak? Oh, besar. Dalam Islam, sebelum faraid diambil kira, maka dua benda kena selesai dulu. Pertama wasiat, kedua audain. Adain. Pertama wasiat. Kalau si mati ada berwasiat, nak buat wasiat, pergilah ke amanah raya, carilah pejabat amanah raya. Lebih kurang RM400 kita kena bayar lebih kurang. Maka dia akan sediakan wasiat untuk kita kalau mati. Penting wasiat. Kereta kita, duit dalam bank berapa, wasiat. Nak bagi mahat tafih ke semua kita akan tulis. Dia akan tulis, kita beritahu. Kalau tak ada wasiat, maka adain, hutang piutang. Cek tengok hutang. Lepas dah hutang, clear hutang, baki baru faraid. Jangan pi rembat dulu faraid, hutang tak bayar, apa tak bayar, itu naya si mati. Yang cari pasal. Maka wasiat ni benda besar. Dalam 131 An-Nisa tadi,
Allah berwasiat dengan takwa. Takwa, takut, gerun pada Allah, itulah takwa. Walaupun makna takwa ni banyak, luas, tapi basic asas ialah aku tak berani nak langgar perintah Allah. Itulah takwa. Itulah pakaian kita. Kenapa saya kata takwa tu pakaian? Sebab Allah sebut. Kita duk pakai baju macam-macam, ikutlah kita punya kostum ni, ikutlah kesesuaian. Kita ke masjid surau, baju Melayu, jubah, boleh aja. Kalau kita pakai apa pun janji tutup aurat. Tapi di sudut fiqah pula tak berapa elok. Umpama contoh, kita pakai t-shirt lengan pendek. Kan, kita pakai t-shirt lengan pendek, lepas tu pakai kain sarung. Okeylah, tutup aurat elok, semayang tak ada masalah. Tetapi t-shirt belakang tu ada tulisan. Dia pula duduk belakang Tok Imam. Tulisan belakang pula tulis, jangan sedih, pencen tak ada. Tulis pula tu. Leceh lah. Kita di belakang duk baca, leceh. Dia jadi makruh. Ada sekali tu bulan Ramadan, saya solat asar. Depan saya tu seorang lelaki pakai t-shirt. Dianya ada company catering. T-shirt dia belakang tu dia tulis semua menu catering dia. Meleleh ayat liok. Bulan puasa. Kita dah angkat takbir tembikai. Bandung. Mampu habis baca. Karut betul dia ni. Dah lah kita tengah bulan puasa waktu tu. Memang lepas asar tu memang naik semangat Superman lah. Itu makruh. Sah semayang. Sah tanpa kata tak sah, makruh. Maka ada kostum kita. Tuan-tuan pergi pejabat takkan nak pakai jubah. Adalah pakaian tuan-tuan. Walaupun orang dah tak ada pejabat dah lah ni. Dah meroyan. Dah tak tahu dah nak pergi pejabat mana, duduk je lah dan diam. Kita pergi bersukan, nak berlari takkan nak pakai jubah. Ada kostum kita. Tracksuit ke. Adalah benda-benda kita pakai. Maka tidak ada pakaian paling hebat kecuali takwa. Siapa cakap? Allah. Mana dalil? Ayat 26 Al-A'raf. Saya tak nak baca pangkal ayat. Ya bani Adam qad anzalna ilaikum. Saya tak nak baca yang tu. Saya nak baca di tengah-tengah dia. Di tengah-tengah ayat 26 suratul A'raf, Allah berfirman, walibasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillah. Al-ayah. Apa kata Allah? Walibasut taqwa. Dan pakaian libas, malabis. Malabis makna pakaian. Dan pakaian yang paling hebat kata Allah, walibasut taqwa. Pakaian nama dia taqwa. Zalika khair. Itulah pakaian paling baik. Carilah pakaian taqwa itu, pakai ke tubuh kita. Pakai ke isteri, anak-anak, keturunan kita. Apabila di tubuh sudah ada pakaian taqwa, maka kita jadi insan manusia yang betul-betul memahami hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi manusia yang menyadari kita tidak punya apa-apa melainkan belas kasih Allah jua. Cari pakaian takwa. Maka Nabi ajar permulaannya dibina masjid itu. Asas pembinaan dia takwa. La masjidun ussisa ala taqwa. Maka Allah nak sebut surah At-Taubah tu, Allah beritahu
nak dapat takwa, jangan pisah dengan masjid, jangan pisah dengan kuliah, program surau madrasah, jangan berpisah dengan program-program masjid dan sebagainya. InsyaAllah jumpalah takwa. Bila kita dah bertakwa, pergilah ke mana-mana pun, kita tetap bawa pakaian takwa. Itulah yang Nabi sebut, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kamu pergi. Mana saja kita berada, takwa ada di situ. Selamat bumi Malaysia, selamat bumi Allah. Allahu Akbar. Itu dia benda. Maka Nabi bina masjid, nama dia Quba, yang dibina di atas dasar takwa setelah baginda dibangkitkan sebagai Rasul. Sambung. Di hari kelima, iaitu hari Jumaat, dengan perintah dari Allah, baginda berangkat dengan diekori oleh Abu Bakrin dari belakang untuk menemui Banu An-Najjar. Mereka adalah bapa saudara Rasulullah dari sebelah ibunya. Hari Jumaat, Nabi mula bergerak untuk memasuki Yathrib. Pada waktu itu masih Yathrib, akhirnya Madinatul Munawwarah. Hari Jumaat, hari yang Allah perintahkan Nabi tinggalkan Quba dan bergerak memasuki Madinah atau Yathrib pada waktu itu. Hari yang cukup mulia, penghulu bagi segala hari. Lalu Nabi bersama dengan Abu Bakrin bertemu terlebih dahulu dengan kumpulan daripada Bani An-Najjar, di mana Bani Najjar di antara di dalamnya ada ayah-ayah saudara Nabi, sebelah daripada mak Nabi Siti Aminah. Pak Nakan belah mak, Pak Nakan belah ayah, fahamlah Abu Talib apa semua tu, Abu Lahab, Abbas semua ni. Apa nama ni, Abu Sufyan, maaf, abu-abu yang lain lah, abang-abang dia, iaitulah abang kepada Abdullah ayah Nabi. Itu belah suami, maaf, belah ayah. Ni belah mak, daripada Bani Najjar, keturunan yang mulia. Baik. Sebelum itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar perutusan ke sana menjemput mereka. Tu dia Nabi punya hormat. Pi jemput Bani Najjar, pak-pak menakan dia hantar utusan pi jemput mereka datang. Hormat, sebab pak menakan ni semua mahram kita. Dia menjadi mahram. Mak menakan ke semua mahram kita. Adik mak kita ke, kakak mak kita ke, apa semua ni mahram kita, yang tak ada masalah aurat dan sebagainya. Maka dihormati, dijemput mereka oleh Rasulullah. Nabi hantar wakilnya. Dengan segera mereka semua datang dengan pedang-pedang bergalas keluar untuk menemui Rasulullah. Menjadi adat orang-orang Arab, kalau mereka berjalan, pedang itu duduk di luar, tidak pada sarungnya, maka tandanya aman. Atau juga masuk dalam sarung pun, itu tandanya aman. Dia ada style, ada cara dia. Kalau mereka nak berperang, bagaimana keadaan pedang itu? Maka pedang-pedang itu mereka galas keluar. Maknanya bawa tidak dalam bentuk signal untuk berperang. Begitu. Orang Arab dia tahulah ada adat. Untuk menemui Rasulullah, mereka semua bertemu dengan Rasulullah di perkampungan Bani Salim bin Auf, di dalam masjid, di lembah berkenaan. Rasulullah berhimpun dengan Bani An-Najjar seramai 100 orang lelaki. So bergerak masuk Madinah, tidak sekadar Nabi dan Abu Bakrin, tetapi turut sama 100 lelaki dari Bani Najjar
mengiringi Rasulullah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Apa kita nak sebut perasaan kita? Polis trafik banyak di Malaysia ni. Ada polis trafik, dia kira ligan orang. Kalau di Lebuh Raya ada polis trafik yang cek orang tengah bawa kereta main handphone. Saya pernah tengok trafik ligan tahan kereta tu sebab sambil driving dia handphone, kena kantoi. Ada trafik yang kawal lalu lintas, tu biasa, lampu isyarat rosak, telefon, polis akan main cover. Sebab simpang 4 bahaya aksiden, traffic light, semua pakat nak pi dulu. Ada polis trafik mengiringi Perdana Menteri. Macam mana perasaan dia? Dia bukan polis trafik biasa, dia rider lain. Ini pengiring. Ada 3 depan. 3 polis trafik akan iring kereta Perdana Menteri. Macam mana perasaan tu? Mengiringi Perdana Menteri. Bukan main-main. Lain tugas dia. Lain dia punya rasa feeling tu lain. Lepas tu in rider dia. Dia punya SB kat belakang yang pakai full mask tu, yang baju hitam tu komando semua tu. Penuh tu bom semua, senapang dalam jaket tu penuh. Tu mengiringi, ada dia punya cara dia. Berapa kaki daripada kereta Tan Sri Muhyiddin PM, dia ada style dia. In case anything happen, macam mana dia nak berguling ke tembak ke, dia ada. Dia punya latihan dia. Tuan-tuan, kalau tanya mereka lah, mesti ada sikap bangga tu. Kalau agung lagi banyak lah. Tuan boleh tengok tu. Yang full mask, baju hitam, seluar hitam tu semua motor mereka berdua je. Tu semua tu pakar-pakar semua, penembak-penembak tepat yang bersedia untuk bertindak in case of anything happen, termasuk kereta Perdana Menteri sendiri. Lain dia punya sengat bangga dia tu lain. Polis hak jaga tu lain. Polis hak jaga balai lain. Polis hak terima report lain. Kadang report tak main nganga 4 jam, tukar shift balik rumah. Duk main handphone tu lah. Dah tak ada report, main handphone lah. Buat lagu mana lah, jangan marah mereka. Lain. Mengiringi agung, mengiringi orang kenamaan. Hoi, lain tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak mengiringi Rasulullah? Belum lagi jumpa di akhirat. Belum lagi nak bersama Nabi di akhirat. Allah tunjuk dah. Bani Najjar 100 orang lelaki mengiringi Rasulullah masuk Yathrib. Allah Allah. Penghormatan apa kita nak sebut tuan-tuan muslimin muslimat. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan. Inilah kehebatan mereka. Lalu akhirnya mereka bergerak masuk ke Yathrib, Madinatul Munawwarah, yang akan kita baca bulan hadapan insya-Allah 1st of April, 1 hari bulan 4, April Fool kepala otak. Dengan April Fool kepala otak, April Fool. 1 hari bulan 4 kita jumpa hari Rabu insya-Allah. Tajuk yang baru, memasuki Madinah. Insya-Allah tajuk baru, kita akan masuk ke Madinah insya-Allah bulan depan. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, sekali lagi kita sebut, bawa bertenang, relax, jangan kelang kabut, jangan duk caci maki tok guru pesan, jaga akhlak, jaga adab. Jangan duk hamun orang sana, hamun orang sini, jangan, berakhlak. Bawa tenang, bagi peluang kepada PM untuk bentuk kabinet dia. Pakat doa seorang sikit supaya Malaysia lebih baik, aman, elok, Islam yang cantik dan sebagainya. Itu yang paling penting daripada kita merepek, merapu dalam internet. Itu yang pertama. Yang kedua, muslimin dan muslimat, saya memohon muslimin dan muslimat membacakan seorang sekali suratul Fatihah. Niat dan hadiahkanlah kepada arwah ibu saya, Hajah Hindun binti Husain, yang kembali ke rahmatullah pada hari Khamis lepas. Besok seminggu lah.
Meninggal Khamis malam Jumaat 27 hari bulan Februari di rumah kakak di Rembau Negeri Sembilan, kerana mak duduk dengan kakak hampir 5 tahun. Terbaring, mak tak ada apa dah, bedridden, pakai pampers, mandi pun dukung apa semua. Tak ingat, sekejap semayang, kejap tak semayang, tak ingat dah. Tak ingat dah, Zuhur sekejap 3, Zuhur sekejap 5, dia baloi ikut suka je. Dah tak ingat. So meninggal dengan begitu mudah sekali. Kakak ingat pengsan, telefon ambulan datang kata dah meninggal. Dia ingat macam pengsan. Allahu Akbar. Khamis malam Jumaat selesai. Dan lebih kurang 12 suku hari Jumaat tu selesai semua dengan talqin doa dan sebagainya. Moga Allah ampun segala dosa ibu saya, Hajah Hindun binti Husin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullah khairan jazak. Baik. Malam munajat dan taujihat. Tuan Guru Ustaz Siddiq Noor, Ustaz Syarkawi Ishaq, Piyu Said, Ustaz Saleh Said. 9 hari bulan 3 Isnin 8.40 malam. Bermula solat Isyak berjemaah dan solat hajat Markaz Tarbiyah PAS kawasan Taman Meru. Markaz Tarbiyah PAS kawasan di Taman Meru. Kawasan Tambun. Kawasan Tambun lah. Di Markaz Tarbiyah PAS kawasan di Taman Meru. Begitu. Semua dijemput hadir 9 hari bulan 3 bermula selepas solat Isyak berjemaah dan selepas itu solat hajat dan taujihat daripada pimpinan. InsyaAllah pakat hadir, terutama dalam kita berdoa aman, damai, selamat Malaysia, tak ada benda tak elok berlaku, kepimpinan baru memimpin dengan baik, ulama menjadi penasihat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal munafiqin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.